Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wa salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pagi ini dapat juga kita mengadakan kuliah subuh. Walaupun saya lambat datang. Terlepas. Simpang tu tak jumpa. Gelap. Terus sampai ke sana. Sampai kedai tu lah. Masuk ke kedai tu, datang mari. Ikut jalan tu. Rupanya ada pula. Tak, kubur tak nampak. Tapi ada rumah orang, pagar. Pintu ni pagar ni. Balik ke belakang pula. Besar pula. Kesenang nak besar ni dalam gelap ni. Datang mari. Nampak ada satu motor. Mana kena motor. Saya ikut motor tu. Sampai ke surau ni. Kalau tak ikut sana, payah nak jumpa surau ni. Tapi kalau ikut sana, tahulah. Puluh-puluh kali dah datang ni. Begitulah. Jadi lambat. Minta maaf lah tuan-tuan yang menunggu. Saya bagi berdamai saya sembahyang sunat pula tu. Ya. Lepas tu terus sembahyang je lah. Tapi dia bagi peluang lah. Ustaz ni tak kira lah. Agaknya lah. Dah tua tak apa lah kata. Baik, untuk pagi ini kita baca sambung pembacaan kitab kita. Udah nak habis pun. Kita masih membacakan hadis yang ke-36. Ada lagi 6 hadis lepas tu. Semuanya ada 42 walaupun tajuk kitab kita ni 40 hadis peristiwa akhir zaman. Sebenarnya ada 42 ya. Betul ke hadis 40, 42 semuanya. Tulisnya ada 40, tapi ada 42. Ini pun betul juga. Jadi ini ke-36. Betul? Hadis yang ke-36. Bulan sudah kita dah baca tentang 15 perkara apabila dilakukan oleh umat-umat
dunia ni dia layaklah untuk menerima bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan turunkan berbagai-bagai bencana. Itu paling sudah. Dia untuk masa ini kita sambung lagi. 5 maksiat. 5 aja. Kalau sudah 15, ini 5 aja. Yang disegerakan balasannya. 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Artinya kejap-kejap itu dapat balasan. Dari dunia lagi dapat balasannya. Baik. Baca. An Abdullah Ibni Umar. Atau lebih terkenal dengan nama Ibnu Umar. Qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza ibtalihim bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun lam tazharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linuna biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina masanau walam yanqusul mikyala wal mizana illa akhidhu bisinina wa shiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaula bahaimu lam yunqaru walam yunqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu bi ba'sahum bainahum. Aku tinta, saya pun tak tahu. Saya bukan tahu cakap Arab. Tapi jadi ustaz. Yang Arab tak tahu. Cakap orang putih pula tahu. Semua ngaji sekolah orang putih. Mana yang baik? Tak erti cakap Arab. Cuma sepatah-sepatah tahulah. Anak enta tahu ya. Cuma yang salah saja. Anak enta salah saja. Nak ke mana tu ustaz? Kata, anta nak kepo aku jawab. Betulnya apa? Anak lah. Ini dah salah saja. Saya marahkan tu jawab. Jaga anak, tunjuk dia tu. Jaga anak dia. Lepas tu jaga apa? Jaga enta lah. Itu dia. Orang perempuan pun enta juga patutnya. Anti. Ya. Jadi tak kerti cakap Arab tu satu kelemahan lah. Kelemahan saya ya. Tapi ada terjemahannya dia ya. Ini ada terjemahannya. Ya. Artinya daripada Ibnu Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Tapi selalu dipanggil Ibnu Umar. Anak si Umar. Ibnu Umar. Ibnu tu anak. Umar tu Umar lah. Anak si Umar. Yang saya ni Ibnu Majjad. Bapak saya nama Majjad. Bukan Istar lah. Banyak orang sebut Ibrahim bin Istar. Bin Istar. Istar tu nama saya. Jadi saya bin saya lah. Bapak saya namanya Majjad. Ibrahim bin Majjad. Ada
dalam apa ni, dalam WhatsApp ni ada dia buat iklan. Untuk malam ini tulisnya iklan tu. Kuliah Maghrib disampaikan oleh Ustaz Ibrahim bin Istar, tulis itu. Saya pun tulis bawah tu. Nama saya sebenarnya Ibrahim Istar bin Majad. Dah betul kan balik. Dia buatnya apa di baru punya balik iklan tu ya. Pengumumannya. Banyak orang silap tu. Banyak tempat tu Ibrahim bin Istar, Ibrahim bin Istar. Tak betul tu ya. Kalau Ibrahim bin Istar, saya bin saya lah. Alright. Ini Ibnu Umar, anak si Umar. Ya, ataupun orang Arab ni selalu ambil nama bapa ataupun ambil nama anak. Kalau dia ada anak pun dia ambil bapa. Kalau ada Abu tu katanya bapa lah. Ya. Abu Bakar, bapa si Bakar. Abu Huzaifah, bapa di Huzaifah. Abu Ubaidah, bapa Ubaidah. Kalau Abu tu nama anak ya. Bapa si anu. Kalau anak Ibnu Umar, anak si Umar. Ibnu Abbas, anak kepada Abbas. Ibnu Mas'ud, anak si Mas'ud. Dan sebagainya. Ya. Jadi apa kata dia? Daripada Ibnu Umar, RA tu apa? Radhiyallahu anhu. Artu radhiyallahu. Itu anhu. Mudah-mudahan Allah redha dengannya. Patutnya bukan anhu tu, radhiyallahu anhuma. Anhuma dua ya. Radhiyallahu anhuma. Kalau dua orang. Kalau radhiyallahu anhu tu seorangnya. Macam Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Khattab tu kita tak tahu. Kita tak tahu dia tu beriman ke tidak. Karena dia meninggal dunia sebelum adanya Nabi Muhammad ke dah. Selamat ke dah kita tak tahu. Itu serah kepada Allah Taala. Jadi kita katakan kalau Umar tu Umar radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma. Kalau anaknya radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha dengan Umar dan redha dengan Abdullah ni. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Abbas tu pak saudara Nabi. Orang beriman juga. Pak saudara yang beriman. Bukan macam Abu Lahab, Abu Jahal, pak saudara juga tapi tak beriman. Ini beriman, Abu Lahab beriman ya. Abu Lahab tak beriman. Abbas beriman. Itu juga Ibnu Abbas. Ya. Apa kata dia? Radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Artinya Rasulullah menghadap kami. Dulu ngajar kan dia pakai meja macam ni. Dia ngajar atas lantai lah, ngadap dengan para sahabat ya. Dulu zaman Nabi dulu. Zaman ini pun baru ada mejanya. Saya ngajar pun berapa lama tak ada meja. Duduk bawah aja. Letak dalam rehal bawah tu. Silap bawah tu. Sekali tu bangkit tu duduk balik. Hatimu dah tua ya. Lutut dah tak kuat. Terduduk balik tu. Sudahnya dia baru letak meja tu. Tempat tu kabur mana tempatnya yang betul ya. Terduduk balik tu. Kerana tak lalu nak bangkit. Dia bangkit tu. Lombor lutut tu. Terduduk balik. Itu baru dia buat dengan meja. Sekarang ni dah ada meja. Semua tempat ada meja dah. Surau pun kecil-kecil pun ada meja. Kenapa? Kerana senang. Untuk guru yang tua tu senang lah ya. Orang saya ni. Jadi berkata Rasulullah menghadap mereka ya. Masa dulu bukan duduk atas meja. Bersila. Berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda. Baginda bersabda. Wahai kaum muhajirin, wahai orang-orang yang datang dari Mekah, panggil muhajirin. Ya, orang yang sedia ada di Madinah panggil apa? Ansar. Yang bersedia ada di Madinah panggil Ansar, pembantu. Orang muhajirin itu orang yang berhijrah, yang datang dari Mekah. 5 perkara kalau kamu telah dikatakan dengannya. 5 perkara kalau kamu telah dibalakkan dengannya. Bukan dikatakan, dibalakkan dengannya. Artinya dimusibahkan kamu dengan 5 perkara tadi. Kalau kamu telah
mengerjakannya, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Tak ada lagi apa kebaikan bagi kamu tu kalau buat 5 perkara ni. Apa benda nanti kita baca insya-Allah. Dan aku berlindung dengan Allah. Aku minta tolong dengan Allah, janganlah melakukan 5 perkara ini, ya. Semoga kamu tidak menemui masa itu. Nabi berlindung dengan Allah bukan untuk diri dia, untuk kita. Aku minta dengan Allah, janganlah umat aku melakukan perkara-perkara ini, ya. Jadi dia memang tak buat. Nabi mana pernah buat benda yang haram. Yang makruh pun tak nak buat Nabi. Teruskan yang makruh, yang haram. Yang kurang aula pun tak pernah dia buat oleh Nabi. Yang kurang fadilat pun tak buat. Dia semua dia buat Nabi tu. Yang baik-baik, yang bagus-bagus saja dibuat oleh Nabi, ya. Yang aula saja. Makruh tak ada buat, haram tak buat. Itu Nabi, ya. Ini orang betul juga. Jadi dia berdoa tu bukan untuk diri dia, dia berdoa tu untuk kita. Kerana yang kamu buat maksiat ni siapa? Umatnya yang suka buat maksiat. Siapa yang kamu minum arak? Nabi ke umat je? Umatnya. Siapa yang kamu nari? Nabi ke umatnya? Umatnya. Siapa yang berzina? Nabi ke umatnya? Umatnya. Dia tak melakukan benda-benda tu, ya. Tapi dia berdoa tu bukan untuk dia, untuk diri kita. Ya, aku berlindung, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Subhanahu wa ta'ala tu maha suci Allah dan maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Semoga kamu tidak menemui masa itu. Mudah-mudahan kita tak jumpa dengan masa itu. Perkara-perkara itu ialah yang pertama. Apa 5 perkara yang kamu buat? Mudah-mudahan kita tak jumpa dengan perkara itu. Sekarang ni jumpa ke tak? Kita tengok. Jumpa ke tak? Yang pertama, tiada terzahir, tak nampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Kecuali mereka akan ditimpa penyakit taun. Kalau berzina je kau jangan dapat penyakit taun. Taun apa? Cirit-birit. Cirit-birit, muntah cirit itu taun, ya. Kerana ada satu bakteria yang menyebabkan taun tu. Akan ditimpa penyakit taun yang cepat merebak di kalangan mereka. Bila penyakit tu, kerana bila dia cirit tu, lalat hinggap. Bila lalat hinggap tu pergi ke tempat lain. Ingat atas makanan di rumah lain. Orang tu pula kena. Itu pergi terbang tempat lain pula. Sudahnya merebak satu kawasan, ya. Itu taun. Cepat merebak di kalangan mereka dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Akan menimpa penyakit. Di antaranya apa sekarang ni? Penyakit apa? AIDS. Dulu mana pernah kita dengar penyakit AIDS? Sekarang ni ada tak? Kenapa? Karena berlaku perzinaan yang berleluasa. Tak kira dah sekarang ni. Ada peluang je berzina. Nak aja jalan. Tengok taman-taman bunga. Tengok tempat-tempat yang sunyi. Kalau tak ada pun di rumah, di hotel, rumah sewa. Ada je berlaku, ya, perzinaan. Sebab ada seorang doktor di Ipoh tu, sebulan dia menggugurkan anak-anak orang beriman. 2,000 orang digugurnya sebulan 2,000 orang. Ya, menggugurkan anak pada doktor tu. Ada di Ipoh tu doktor tu namanya. Doktor bukan Islam lah. Tapi yang beranak luar nikah tu orang Islam lah. Ini kerana perzinaan berlaku di kata-kata. Bila-bila berlaku, ya. Itu dia, ya. Yang pertama. Yang kedua, tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan kecuali mereka akan dibalakkan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Kalau menipu timbang, orang menjaga ikan ke, menjaga kedai runcit ke, menjaga sayur ke, menjaga dokojan, mereka pakai timbang. Dia pun timbang, biar jadi berat. Bila berat banyak harganya.
Nanti akan datang apa? Kemarau. Tahu kemarau? Tak ada hujan. Kering semua. Pokok semua kering. Cuma pokok jadi banir. Tahu banir? Jadi banir. Dah kering belakang. Naik kuning belakang pokok tu kalau ada kemarau ya. Itu dia. Bahaya tu. Kalau kemarau lagi bahaya juga. Kalau hujan, banjir, bahaya juga. Tapi tak apa, kemarau lagi teruk ya. Kemudian ada pula selain kemarau ya, susah nak cari rezeki. Semua tak dapat. Niaga tak laku. Mancing tak dapat ikannya. Pokok tak berbuah. Royan tak berbuah. Manggis tak berbuah. Lansat tak berbuah. Dukung tak berbuah. Rezeki tak ada. Kau mana rezekinya? Dan dapat pula kezaliman daripada kalangan-kalangan pemimpin mereka. Pemimpin jadi pemimpin yang zalim. Selalu menindas. Menindas orang di bawahnya. Itu yang kedua. Apabila banyak berlaku kekurangan mengurangkan timbangan. Ini saya tahu ni kerana saya dulu kerja market tau. Menjaga ikan di market. Ada satu orang tu, tapi bukan Islam dia tu. Dia kerjanya apa? Nipu orang je. Timbang dia tu, yang dia letak atas tu, betul. Elok je. Tapi dia ada satu perin yang berat tu. Perin yang berat tu. Tapi itu bukan letak dia letak di tempat dia. Bila dia nembang ikan tu, elok je nak nembang tu, dia letak atas perin dia tu. Perin yang berat tu. Letak tu. Bila letak tu, berat lah. Kawan-kawannya 10 gram beratnya. Atau 5 gram beratnya. Atau kalau seorang 5 gram ditipunya, 10 orang berapa? 100 orang berapa? Itulah kerjanya. Udah mati pun. Saya tahu dah pasal saya market tu ramai kan. Saya menjaga market dulu. Tahu betul-betul saya dulu tokeh ikan di market tahu. Ya Allah tak tahu dia mai ya. Sebelum itu saya jaga ikan dari rumah-rumah. Tank pakai van tau. Dari rumah-rumah. Pencin aja begitu lah. Kerana mencari dana untuk anak. Seorang anak di Jordan, seorang anak di Turki, seorang anak di Indonesia. Senang cari duit. Jadi kena menjaga lah. Kalau tipu timbang, ini dia. Akan datang kemarau. Akan datang kemarau lagi apa? Kau susah nak cari rezeki. Dan di kalangan pemimpin pula banyak yang zalim. Zalim tu kerti menindas rakyat. Mendatangkan cukai dan sebagainya. Yang kedua. Yang ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat. Zakat harta. Zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Kemarau jugalah. Jikalau tiada ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan ni rupanya Allah turunkan kerana binatang ada. Ada lembu, ada anjing nak minum, kambing nak minum. Itu Allah datang hujan ya. Kalau tidak, langsung tak ada hujan, kemarau aja ya. Macam tadilah kemarau juga. Tak ada hujan langsung. Kering aja semua pokok. Rumput kering. Tapi kalau ada hujan, rumput pun hidup. Bila rumput hidup, kambing boleh makan, lembu boleh makan, kobor boleh makan ya. Dan sebagainya. Kambing biri-biri boleh makan. Jadi Allah turunkan hujan tu kerana ada binatang je. Kerana binatang pun Allah jadi. Kalau tidak, habis. Kita pun tak ada benda nak makan. Hujan tak ada. Air tak ada. Apa nak makan? Yang ketiga ya. Jadi jangan menahan zakat. Bila dah cukup nisab, cukup haul, keluarkan zakat. Bukan semuanya, sebahagian daripada harta je ya. Keluarkan zakat tu. Ada zakat perniagaan, ada zakat buah-buahan, zakat bijiran, zakat emas, zakat perak ya. Keluarkan. Bukan susah benar je. 2,5% saja, bukan banyak pun, bukan semua sekali ya. Dan bila kita keluarkan zakat tu, melempar ruah datang lagi rezeki kita. Ini orang zakat tu. Dia bertambah banyak rezekinya. Lagi banyak dia keluar zakat, lagi banyak rezekinya. Ya. Itu mengeluarkan zakat ya.
Siapa tak keluar zakat? Ya. Kerana zakat tu dia selari dengan semayang. Kita tengok Quran tu. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Dia mesti regunya. Regu semayang tu zakat lah. Maknanya dia sama penting dengan semayang. Tapi paling penting semayang lah. Tapi zakat pun sama penting dengan semayang. Ya. Jadi siapa tak keluar zakat, dia akan di apa? Akan diazab. Di akhirat itu akan diazab, tapi di dunia pun dia terima dah azab di dunia lagi ya. Dapat apa? Kalau tak nak keluarkan zakat, tidak diturunkan hujan. Hujan tak turun padanya. Kalau tak ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang keempat, dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh-musuh jadi berkuasa. Maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Kerana kita mungkin janji dengan Allah Ta'ala. Kita ada tak berjanji dengan Allah Ta'ala? Bila? Tengah semayang ada janji tak? Masa kita semayang tadi ada berjanji dengan Tuhan? Ada. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita dengan Tuhan tu. Kadang-kadang janji pun tak betul bacanya. Banyak yang tak betul tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tak betul tu. Wa mahyaya tu tak betul. Ya, satu tu panjang lagi satu pendek. Wa mahyaya wa mamati. Baru betul. Dengar elok. Lepas ni nak semayang zuhur. Nak main zuhur lepas ni. Wa mahyaya wa mamati. Baru betul. Jangan wa mahyaya wa mamati. Dua harkat tak betul. Dia satu, dua harkat. Lagi satu harkat je. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dengar ke ni? Boleh buat? Tak. Jangan wa mahyaya lagi, tak boleh. Wa mahyaya wa mamati. Cuma tidaklah membatalkan sembahyang kerana doa iftitah tu hukumnya sunat. Tapi ni ayat Quran. Berdosa tau. Ayat Quran kalau tak betul baca berdosa. Kena baca betul-betul. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, inna salati semayangku, wa nusuki dan ibadatku, wa mahyaya wa mamati dan hidup aku dan mati aku, semua kerana Allah. Kerana Allah yang menjadi raja sekalian alam ini, yang menciptakan alam ini. Janji tu apa yang nak buat nak ikut perintah Allah. Ya, Allah datangkan 5 hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Kelima-lima tu kita nak ikut perintahnya. Yang wajib kita nak buat semua. Yang haram kita nak tinggalkan semua. Yang sunat kita nak buat sebanyak-banyak yang mampu. Yang makruh kita tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Yang harus jadikan ibadah. Itu janji kita dengan Tuhan. Tapi elok je lepas sembahyang pergi ngambil nombor ekor. Maknanya mungkin janji lah. Ya ke dah? Ambil nombor ekor. Berapa? Tambah hari ni akan satu. Boleh ambil nombor ekor tak? Boleh. Jangan pula ngambil dia. Masin merosak keterai. 5944 ni. Tahu 5944? Ada luar. Jangan pula ngambil ya. Jadi mungkin janji tu. Wanita pun begitu juga. Elok je lepas salam, buka tudung. Udah malah nyemua kain petang dada. Ada dia orang apa itu. Sini tak ada lah. Jangan menyolang mati nang saya tu. Menyolang nang saya. Ustaz datang dari kampung atas Kemer je ni. Dia bukan dari mana orang lain. Udah apa? Petang dada aja. Nyemua kain tu. Kain tu tak ada apa dada aja. Baju tak ada apa tak ada. Tudung tak ada. Kalau pergi keluar pula pergi kedai, pakai pula t-shirt. Tadi dah janji tu.
Lillahi Rabbil Alamin. Nak ikut perintah Allah. Tapi pergi ke kedai, udah pakai t-shirt. Depan tulis apa? Apa tulis? Syekh kiss me. Pandai tau. Pandai tau. Belakang tulis apa? No problem. Nampak? Padahal dah janji tadi. Nak berpakaian cara Islam. Nak apa saja kita kena ikut Islam. Apa saja kena ikut Islam. Bukan semayang aja. Apa saja. Kehidupan ikut cara Islam. Cari rezeki cara Islam. Akhlak cara akhlak Islam. Pendidikan cara pendidikan Islam dan sebagainya. Dah janji tu. Tiba-tiba mungkir janji. 5 kali berjanji, 5 kali mungkir janji. Apa dapat? Kalau kamu mungkir janji. Dan ini yang keempat ni. Dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan kata mereka musuh. Musuh jadi berkuasa. Sekarang ni musuh boleh tak menguasai orang Islam di Malaysia ni? Cerita di Malaysia ni. Boleh tak musuh menguasai orang Islam? Boleh. Tambah lepas ni akan berlaku apa? Persempadanan semula. Bila berlaku persempadanan semula tu, orang kafir aja yang dapat majoriti. Banyak kawasan yang dikuasai oleh mereka. Bila mereka berkuasa, makin beranilah mereka. Yang sekarang pun berani tak? Sekarang ni berani tak ada tu? Berani. Ada yang mengatakan kita mesti benarkan mereka yang nak murtad. Dibenarkan. Betul ada pula mengatakan apa? Apa salahnya? Perdana Menteri bukan Melayu? Ada dalam cakap tu? Baru cadangan baru. Belum baru. Kalau dah berkuasa, mereka akan laksanakan. Begitulah seterusnya. Naklah dihapuskan hak istimewa orang Melayu. Nak dihapuskan apa? Bukan semestinya orang Islam aja yang jadi ketua negara dan sebagainya. Jadi orang Melayu ni terancam kalau kita biarkan mereka itu berkuasa. Itu yang berlaku. Itu ada pula di Pulau Pinang. Mereka bercadang nak buat satu penempatan untuk warga-warga asing. Nak dikumpulkan mereka ramai-ramai tu. Tak berapa puluh ribu satu tempat. Untuk warga asing yang bekerja di Malaysia ni. Itu baru rancangan-rancangan mereka begitu saja. Dia tak baca ke? Ada kami membatah rancangan-rancangan itu. Ini yang akan berlaku ya. Jadi kenapa? Karena mungkir janji. Kita berjanji dengan Allah, kita selalu tak ikut janji kita tu. Mungkirlah. Bila mungkir, ini yang berlaku. Orang musuh-musuh Islam akan menguasai orang Islam. Itu memang berlaku di seluruh dunia ni. Orang Islam sedang ditindas, orang Islam sedang dibunuh, orang Islam sedang diusir, orang Islam sedang ditekan, orang Islam sedang menderita. Di Palestin menderita 13,000 lebih dah. 18,000 lebih dah dibunuh dibom oleh orang Yahudi. Yang kebanyakannya mangsa-mangsanya kanak-kanak dan juga wanita-wanita. Dia nak ngebom Hamas tak jumpa. Mereka duduk bawah tanah. Dia ada tunnel, ada terowong bawah tanah tu. Yang ada kanak-kanak dan wanita-wanita jadi mangsa. Udah dekat 20,000 dah mati. Dibunuh oleh orang Yahudi. Kenapa? Kerana salah kita juga. Kerana Allah biarkan tu, kerana kita selalu apa? Mungkir janji. Begitu juga di China. Orang Islam sedang ditindas. Mana pemuda-pemuda yang agak-agak ditahan dalam tahanan mereka tu. Pemuda-pemuda Uyghur tu keturunan Turki tau. Badan tekak-tekak. Besar-besar badannya. Ditahan oleh mereka tu. Di concentration camp namanya. Kemudian keluarga-keluarga Uyghur tu diresapi oleh orang Cina. Dipaksa kahwin dengan orang Cina. Bila dapat anak, tak ada lagi namanya Muhammad. Tak ada lagi namanya Hamzah. Tak ada lagi namanya Abdul Wahab. Buah nama apa? Tan Chong Long. Leng Long Leng. Meng Mong Mong. Agaknya lah mana saya tahu.
Itu sedang berlaku sekarang di negeri China ya. Mereka sedang menindas, sedang menghapuskan perkauman. Tak ada kata lagi kaum Uyghur tu tak ada dah. Dia nak semua masuk dalam golongan Cina belaka. Itu yang berlaku sekarang di negeri China. Uyghur ni keturunan Turki berada di China tau. Itu yang keempat. Yang kelima, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Quran, tak nak ikut hukum Allah, apa dalam Quran, dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Berlakulah perang saudara. Karena pemimpin-pemimpin tak mau ikut Islam lagi. Bertudung tak ada, semayang tak ada, rasuah terima. Okay, apa? Puasa Ramadan pun tak ada. Bila ada parti-parti minum arak. Itu yang berlaku. Kalau ini berlaku, terimalah akibatnya ya. Apa kata Nabi? Mereka akan apa? Peperangan. Peperangan berlaku di kalangan mereka. Kita ni belum lagi perang, tapi ada dah negara-negara yang dah perang saudara? Ada dah negara-negara yang perang sama mereka? Sudah berlaku di Syria, sudah berlaku di Yaman, sudah berlaku di mana lagi? Di Sudan, sudah berlaku juga ya. Itu perang saudara. Karena masing-masing dah tak nak ikut Islam dah. Tidak lagi mahu, tidak jadikan sebagai pilihan. Islam tidak jadi pilihan mereka. Semayang dah hidup. Tak nak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Quran. Quran tu tinggal bacaan aja. Itu pun lama-lama bacaan dah tak ada dah. Sekarang ni tinggal bacaan. Ada lagi orang baca, tapi nak mengamalkan tak ada. Apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran, Allah suruh tutup aurat, dia tak nak tutup aurat. Sampai dah jadi opah. Udah jadi opah, tak nak tutup aurat lagi. Pemimpin mereka tu bukan orang biasa ni. Sampai orang kata dah, kita bukan sekubo ni. Itu dosa-dosa saya lah, kau main peduli apa ni? Itu lah. Jadi ini akan berlaku. Apa berlaku? Apa akan berlaku? Bila apa itu berlaku? Maka menjadikannya sebagai perang saudara antara dalam negara itu. Kita ni belum lagi perang saudara. Esok akan berperang antara Islam dengan Islam. Antara orang Islam dengan orang Islam tu berperang. Kalau dengan kafir biasalah. Ini perang antara orang Islam dengan orang Islam. Mana perpecahan di kalangan kaum sendiri, di kalangan seagama kita sendiri. Yang ini mengatakannya apa, tak nak ikut Islam. Ini kata aku tak Islam katanya. Padahal bayang beda. Begitulah yang berlaku ya. Baik, itu maknanya. Keterangannya, baca keterangannya. Hadis di atas menerangkan yang pertama bahawa penyakit taun dan AIDS itu yang tak pernah berada dalam zaman saya budak-budak tu, tak dengar penyakit AIDS tu. Zaman saya muda-muda pun tak dengar penyakit AIDS tu. Udah tua apa ni baru dengar. Penyakit AIDS berasal daripada isap dadah. Selalu suntikan dadah tu. Jadi doktor sendiri cucuk sendiri. Akan dapat apa, cucuk, kongsi jarum-jarum dadah tu. Kemudian berkongsi apa, berzina. Sentiasa berzina aja. Bertukar-tukar pasangan. Apa orang ni. Itu akan jadi AIDS. Penyakit AIDS. AIDS tu dia apa namanya? Dia tak ada ubat untuk melawan penyakit itu. Tak ada antibody-nya, tak ada. Tak ada pencegahan. Apa saja penyakit boleh datang. Itu AIDS. Nak tahun datang tahun. Nak apa namanya? Semua datang semua. Nak influenza datang influenza. Itu AIDS. Dia tak ada benda yang boleh menahan penyakit itu. Itu dulu tak pernah ada AIDS tu. Dulu yang kita takut penyakitnya apa? Syphilis, gonorrhea, itu kita takut. Sebenarnya tak ada takut itu dah. Syphilis apa? Sakit
badan ni, badan ni kuda-kuda seluruh badan, tu apa? Syphilis namanya. Semua kulit-kulit ni apa ancur-ancur semua, luka-luka belaka. Itu namanya syphilis. Gonorrhea pun gitu juga. Reput badan-badan tu. Itu yang kita takuti dulu. Hasil daripada mereka suka berzina. Ini hari tak orang dah tak takut lagi AIDS apa gonorrhea dan syphilis tu. AIDS sendiri lagi dahsyat, ya. Itu yang pertama, ya, yang tak pernah kita dengar. Penyakit taun dan AIDS adalah berpunca dari banyak berlakunya perzinahan. Yang kedua, kesukaran mencari rezeki dan kezaliman. Pemimpin adalah berpunca daripada rakyat yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Ini boleh katakan semua, kebanyakan peniaga-peniaga yang bukan Islam semua melakukan itu, ya. Sukatan ditipunya, timbangan pun ditipunya, ya. Sedangkan Allah dah bagi amaran. Wailul lil mutaffifina allazina idza talu 'alan nasi yastawfu. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang apabila menimbang menipu dan bila bersukat dia dinipu, ya. Itu neraka wail. Jangan wail tu bukan nama neraka. Wail tu nama lembah dalam neraka Jahannam yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Sebenarnya. Sampai lalu. Itu neraka wail, ya. Bagi mereka-mereka yang suka menipu timbang dan menipu sukatan. Ya, dapat neraka wail. Wailul lil mutaffifina allazina idza talu 'alan nasi yastawfun, ya. Neraka wail. Yang kedua, yang ketiga, kemarau panjang adalah berpunca dari tidak mengeluarkan zakat. Orang kaya-kaya ni keluarlah zakat, bukan semuanya, ya, keluarkan. Nak senang zakat bagi pada amil kerajaan. Senang je, ya. Dia keluar pada dia. Kalau nak sendiri pun boleh. Boleh carilah 8 asnaf. Boleh bagi pada mana-mana, ya. Sekarang ni banyak tempat yang boleh kita keluarkan zakat. Sekolah tahfiz ada. Lagi sekolah yang sekolah agama ada. Sekolah yang memperjuangkan Islam ada. Pertubuhan-pertubuhan yang memperjuangkan Islam ada. Semua boleh layak menerima zakat, ya. Anak-anak yatim banyak, ya. Ada tak pusat-pusat anak yatim? Ada, banyak, ya. Dia Sungai Petani ada, banyak semua ada, ya. Boleh keluarkan zakat. Kota Raja ada. Tahu Kota Raja? Tempat pondok Kota Raja tu. Dia menerima zakat. Boleh bagi pada dia, ya. Dan sebagainya. Jangan tinggalkan zakat. Kalau dah cukup haul tu arti masa cukup setahun, cukup nisab tu dia punya simpanan yang tertinggi, ya. Kena keluarkan zakat tu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemampuan musuh mengambil sebahagian dari apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, seperti hilangnya tanah Palestin, ya, dari tangan kaum muslimin adalah berpunca daripada mereka mengkhianati janji-janji mereka kepada Allah, kepada Allah SWT. Itu sebab sekarang ni tanah-tanah Palestin itu tak ada orang Palestin punya. Semua jual pada orang Yahudi, jual. Sudahnya tak ada dipunyai oleh mereka. Sudah milik orang Yahudi belaka. Itu yang berlaku sekarang ni. Dan boleh tak berlaku di Malaysia ni? Kita ada reserve Melayu, tapi sekarang ni tak ada reserve dah. Boleh jual tak sekarang ni? Boleh. Orang bukan Islam boleh. Tengok di Pulau Pinang, mana ada orang Melayu memiliki tanah lagi? Habis jual je, ya. Dan sebagainya. Sudahnya, orang bukan Islam yang memiliki tanah, orang Melayu merempat di tempat sendiri. Jadi, pelari di negara sendiri. Itu yang akan berlaku, ya. Apabila tak nak simpan harta tu. Patut jangan jual. Rumah jangan jual pada orang kafir. Tanah jangan jual pada orang kafir. Simpan sendiri. Pakai sendiri, ya. Kalau orang Islam beli tak apa. Jangan orang kafir. Yang keempat, ya. Kemenangan musuh mengambil sebahagian dari apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, seperti hilangnya tanah Palestin.
Kerana Palestin mana ada orang Palestin kerana berjuang pada orang Yahudi aja. Dari tangan kaum muslimin adalah berpunca daripada mereka yang mengkhianati janji-janji mereka kepada Allah. Dan janji dengan Allah. Baca Quran tu, wa man yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah dah bagi amaran awal-awal. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak nak ikut Islam, rugi. Jadi apa saja kita buat kena ikut Islam. Semayang cara Islam, berpakaian cara Islam, akhlak cara Islam, perjuangan cara Islam, ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam. Semua nak ikut Islam. Baru diterima Tuhan. Kita tak terima Tuhan. Padahal dah janji dengan Tuhan tu. Dah janji nak ikut Islam semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang berlaku sekarang ni. Jadi orang kafir sudah menguasai negara-negara Islam. Yang kelima, perang saudara yang berlaku di kalangan kaum muslimin adalah berpunca daripada mengenepikan hukum-hukum Allah. Bila mengenepikan hukum Allah, berlakulah pembunuhan, berlakulah penganiayaan, berlakulah penyelewengan dan sebagainya. Berbunuh-bunuh, berperang-perang antara satu sama lain. Bermusuh antara satu sama lain. Orang Melayu macam tak sedar lah. Mengapa orang Inggeris menguasai tanah Melayu dulu? Mengapa? Kerana peperangan, kerana pergolakan hidup, persengketaan antara pemimpin-pemimpin Melayu dulu, antara raja-raja. Mengapa British berjaya mendatangkan British Resident J.W.W. Bush sampai terteranya perjanjian Pangkor? Kenapa? Kerana pergaduhan antara raja-raja Melayu. Pergaduhan antara Raja Abdullah dan juga Raja Yusuf. Raja Abdullah tu raja muda, Raja Yusuf tu raja dihilir. Ini cikgu sejarah ni tau, yang ngajar ni kejap ni. Raja Abdullah tu raja muda. Patutnya bila mangkat raja yang menjadi sultan ketika itu, mangkat dia, gantinya mesti raja muda. Raja muda tu Raja Abdullah. Duduk di Teluk Insin. Dulu mengenai Teluk Mak Intan. Teluk Insin tu namanya Teluk Mak Intan. Duduk di situ tahu. Pengisiaran tu di Kuala Kangsar. Kena modik lah. Kena kulu. Raja Abdullah ni bermusuh dengan Raja Yusuf. Yusuf duduk di Kuala Kangsar. Raja Yusuf ni, Raja dihilir. Jadi bila mangkat je Sultan Mustafa Shah mangkat ketika itu, Raja Abdullah tu nak kulu lah. Masa dulu kan ada kapal terbang, ada helikopter. Nak kulu naik apa? Naik sampan. Orang kampung saya panggil naik kapal. Kapal tu sampai besar lah. Boleh muat 100 orang. Begitulah. Raja Yusuf dah nunggu di tepi-tepi. Kamu datang je siap dengan anak panahnya, lembing dengan tombaknya macam mana. Tak berani lah Raja Abdullah tu kulu. Tahu kulu? Dia ambil tepi sungai, tahu di mana kulu Kaliop darat ke baru. Kulu mana? Daripada Telensin pergi ke Kuala Kangsar tu kulu namanya. Melawan arus. Tak berani lah dia. Dia tinggal di Telensin. Bila tak ada, bila sampai pengisaran, nak cari ganti, tak ada Raja Abdullah ni. Yang ada Raja Yusuf. Raja Yusuf diangkat. Diangkat Raja Yusuf jadi sultan. Raja Abdullah mengamong lah. Dibawa oleh British. British pun pergi jumpa dengan Raja Abdullah. Dia tahu dia dihidu oleh British. Dia jumpa Raja Abdullah. Apa kata British? Kalau tak salah saya Frank Sinatra, bukan Frank Sinatra, Frank Swettenham. Dia ketuanya. Dia pun khabar Raja Allah. Kalau kamu mau jadi sultan, British boleh tolong. Mau dah? Apa kata Allah? Ndak lah. British boleh tolong, tapi dengan syarat kamu mesti terima, bila kamu jadi sultan, kamu mesti terima British Resident. Tahu British Resident?
penasihat British. Kamu mesti dengar nasihat mereka. Serahkan pentadbiran kepada mereka. Kamu hanya boleh menjaga adat istiadat orang Melayu dan agama Islam, itu saja. Dan kami akan bagi kamu allowance, kata ngabur pada Kaji Abdullah. Dengar ada allowance tu, indah aja lah. Maka terteralah perjanjian Pangkor. Dia tak pernah dengar ke sejarah ni? Tercatatlah perjanjian Pangkor. Tahun berapa? Kuis berana? Tak ada ke cikgu ni? Tak ada, tahun berapa? 1874. 1874. Ya. Ketika itu, ketika itu, British Resident yang pertama namanya J.W. Birch. Dia jadi penasihat British yang pertama. J.W. Birch. Kenapa? Kerana orang Melayu ketika itu bergaduh. Pemimpin bergaduh. Raja-raja bergaduh. Maka British pun campur tangan. Itu di Perak. Di Selangor mobil juga. Pergaduhan antara Tengku Kudin dengan Raja Mahdi. Sampai naik British sana. Begitu juga berlaku di Negeri Sembilan. Dan sebagainya. Itu mulanya British mula masuk, ya. Itu juga di Johor. Di Pahang pun itu juga. Berlaku antara Mat Kilau dengan tak ada lupa saya siapa nama raja di Pahang itu, ya. Itu dah, ya. Sebab itulah British boleh masuk. Kerana pergolakan antara pemimpin-pemimpin ketika itu. Jadi sebab itu jangan kita pemimpin-pemimpin kena bersatu, ya. Sekarang ni kena bersatu. Kalau tidak akan hancur oleh umat Islam di Malaysia ni, tahu. Kerana kalau orang kafir tu satu. Ya ke tak? Tak percaya pergi ke Kuala Lumpur. Orang kafir mereka bersatu belaka, tahu. Mereka bersatu dalam satu kumpulan. Tapi orang Islam berpecah-pecah. Ada yang ini, ada yang parti ini, ada yang parti ini, ada yang parti ini, banyak, ya. Macam-macam. Tak bersatu. Cuba kalau bersatu semua. Mereka minta wani, ya. Itu perang saudara. Perang saudara akan berlaku di kalangan kaum muslimin. Muslimin itu orang Islam, ya. Kerana adalah berpunca daripada mengenepikan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dan tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang dalam kehidupan. Sebab itu zaman Nabi itu mereka berpandu pada Quran. Nabi sendiri akhlaknya apa? Akhlak Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Betul. Aman aja. Sebab itu kata Nabi, sebaik-baik kurun ada kurun aku. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun ada kurun aku. Summal ladzina yalunahum, dan kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Jadi sekali lagi sebut Nabi, summal ladzina yalunahum. Dan mereka-mereka yang mengiringi kurun-kurunku. Itu yang terbaik, ya. Yang terbaik kurun Nabi 1 tahun zaman Nabi. Kemudian 1 tahun lepas itu. Kemudian 1 tahun lagi lepas itu. Berarti yang berapa tahun? 300 tahun. Itu yang terbaik kata Nabi. Zaman itu dipanggil apa? Salafus soleh. Namanya apa? Tuan-tuan nama apa? Salafus soleh. Kita sekarang ni namanya apa? Khalafut soleh. Khalaf tu kemudian. Soleh tu jahat-jahat. Iya ke tak? Sekarang ni manusia ni, kita ni halafut soleh ke salafut soleh? Halafut soleh. Mana ramai? Yang beriman kan tak beriman? Dalam dunia ni. Manusia dalam dunia ni. Mana yang ramai? Beriman ke tak beriman? Tak beriman lagi ramai. Yang berimannya hanya ada 1/5 aja. 1/5 dari 10. Apa? Kalau ada 10, 5 orang beriman. Kalau ada 10, 2 orang aja beriman. Kalau ada 100, 20 orang beriman. Kalau ada 1,000, 200 orang beriman. Kalau ada 1,000,000, berapa? 20,000 orang beriman. Lain semua kafir, ya. Itu namanya halafut soleh. Itu beriman. Yang di kalangan orang beriman, berapa peratus yang sembahyang? Berapa peratus yang sembahyang, berapa peratus yang tak sembahyang?
yang semayang hanya ada 15% saja di kalangan orang beriman. Yang mengaku beriman tapi tak semayang. Mengaku beriman tapi tak menutup aurat. Mengaku beriman tapi mencuri. Mengaku beriman tapi terima rasuah. Yang betul-betul semayang hanya 15%. Yang tak semayang berapa? 85%. 15 1 tolak 15 berapa? Ini cikgu matematik ni tau. Berapa? 85% tak semayang. Itu yang berlaku. Bila tak semayang, tak tercegah kemungkaran dan fahsyah, ya. Tak tercegah fahsyah dan mungkar. Itu dah. Lagi mana? Mana ramai yang berjihad ke mana ramai yang jahat? Mana ramai yang berjihad jalan Allah atau mana ramai yang jahat? Ramai yang jahat. Mana tahu? Saya tahu ni, saya pernah masuk penjara tahu. Saya ada pernah pergi penjara tahu. Dah menengok apa salah ustaz ni. Saya masuk penjara bukan sebagai banduan, sebagai penceramah. Bila masuk aja ya Allah, mengonyot, tahu mengonyot? Dia tak kerti cakap perak ni. Mengonyot apa? Berjembik-jembik apa? Beribu-ribu dalam tu. Tandanya ramai ke sikit orang yang jahat tu? Ramai lah. Yang kena tangkap, yang tak kena tangkap lagi ramai di luar tu. Ya. Itu yang berlaku hari ini. Sebab tu dia panggil halafut talib. Mana yang ramai? Orang yang pakai purdah ke mana orang yang terdedah? Mana ramai? Terdedah lagi ramai. Mana ramai? Yang warak ke yang wakrak? Wakrak lagi ramai. Sebab ini panggil halafut talib. Alright. Jadi kalau kita nak hidup apa, kena ikut Al-Quran. Al-Quran dah bagi kita 5 hukum. Apa 5 hukum tu? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Kita kena bertindak sewajarnya. Baik, sekian dulu untuk pagi ni. Saya lepas ini nak pergi ke kampung saya, Pulau Tiga. Lepas ini, nak pergi ni. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh memberi manfaat padanya. Baik. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Alhamdulillah. Setuju belakanglah. Baik. Ada siapa-siapa nak tanya? Any question? Pandai komputer. Ingat saya pandai komputer. Dia pandai apa punya? Any question? No question. Alhamdulillah. Banggalah saya kerana dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka. Asal dia ajar dapat, itu tanda muridnya pandai-pandai belaka. Kalau dia ajar tak dapat, dia seorang tak dapat macam. Itu tanda apa? Bukan murid bodoh. Itu tanda apa? Tanda ustaznya bingung, tak tahu ngajar. Jadi yang kena ustaz aja. Murid tak ada kena. Kalau pandai, kalau semua dapat, muridnya pandai. Kalau semua tak dapat, cikgunya bingung. Ini ustaz, murid tak ada apa-apa kesannya. Baik tuan-tuan dan puan, sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah.